motivasi, euforia, Islami, semuanya tinggi. Dan juga kebangkitan semula. Maksudnya hancur semua habis. Hancur semua habis, dan kita belum menempuh fasa hari kiamat tersebut. Cuma orang katanya bila hari kiamat, itu persoalannya yang kita tak boleh nak jawab. Kerana hari kiamat ni hak mutlak Allah SWT, rahsia Allah. Apa beza hari kiamat, hari akhirat? Bila hari kiamat tadi disebut bahawa gambarkan sebagai musnahnya alam, bukan sekadar matinya manusia ni, tapi alam ini akan hancur, musnah. Kalau dalam Quran ni banyaklah kita terujuk, saya tak sempat nak baca satu-satu, cukup kita ambil daripada surah Taha. خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. Maksudnya, dua sifat yang tidak terdapat pada orang yang beriman, yaitu pertama bakhil dan kedua akhlak yang buruk. Amsalna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbi a'udhu bika min al-kasal وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya, dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayyina ya rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayyina ya rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Allahumma antas salam. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah kesejahteraan. Daripadamu segala kesejahteraan, dan kepadamulah kembalinya kesejahteraan. Maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami,
dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, negeri kesejahteraan. وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertakluk kepada permaran syarat. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Ikan siakap buah papaya ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Padli bin Alauddin. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasmine. Anak permata syairkanlah semangat juangmu mengukir jaya di maya bersadar. Inilah kita yang masih bernyawa. Izinkanlah kita membentuk nusa tercinta. Inilah kita, anak-anak merdeka. Kurniaan kalian kuasa. Inilah kita yang masih bernyawa. Izinkanlah kita membentuk nusa tercinta. Ini
Ayo bersama-sama dalam infak untuk pembinaan dan pembangunan Kompleks Masjid Bandar Utama Damansara Fasa 1B. Sabda baginda Rasulullah yang bermaksud, sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah akan membina baginya rumah di syurga kelak, binaan seumpamanya. Hadis riwayat Muslim. Anda boleh terus berinfak melalui laman sesawang www.masjidbandarutamadamansara.com atau ke akaun Maybank 562-367-539-613. Hubungi kami di talian 019-336-6090. Jom infak. Jom dapatkan tawaran istimewa produk dan perkhidmatan pelancongan mesra Muslim di Malaysia sempena Islamic Tourism Month dari 21 Ogos hingga 17 September dan menangi hadiah-hadiah menarik dengan menyertai Islamic Tourism Month TikTok Challenge. Untuk maklumat lanjut, layari www.itm2023.itc.gov.my. Islamic Tourism Month 2023 dianjurkan oleh Islamic Tourism Center. Hibah lil Waqaf. Berhibah dengan tujuan berwakaf semasa hidup atau selepas kematian. Apa yang boleh dihibahkan? Harta. Takaful. Wakaf kepada siapa? Wakaf An-Nur yang telah dilantik sebagai nazir khas oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Apa yang dilakukan dengan pewakafan kami? Nilai hibah ini akan dilaporkan melalui pembelian saham patuh syariah dan dijadikan harta wakaf kekal. Hasil pelaporan akan dialihkan bagi tujuan kebajikan am, antaranya bantuan kepada masjid, institusi pendidikan, mangsa COVID-19, gelandangan, mualaf, mangsa bencana dan lain-lain. Klinik Wakaf An-Nur, pengurusan Masjid An-Nur, pembangunan sosioekonomi melalui pusat wakaf komuniti dan dana niaga. Marilah membina kekayaan menuju alam abadi. Hubungi 07-297-2692 atau layari FB Wakaf An-Nur. Kehidupan Rasulullah SAW umpama mata air jernih yang tidak pernah keruh dan kering. Ia sentiasa sedia menawarkan air bagi yang kehausan. Tiada manusia yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Baginda adalah teladan terbaik buat seluruh umat. Dalam apa jua keadaan, baginda sentiasa sedia membimbing dengan penuh kasih sayang. Pernah seorang Arab Badawi yang tidak tahu tentang hukum dan adab telah membuang air kecil di dalam masjid. Tindakan orang tersebut membuatkan para sahabat yang melihatnya merasa marah. Mereka menegur Badawi tersebut dengan keras sekali, menyuruh lelaki itu menghentikan perbuatannya itu. Rasulullah SAW dengan tenang bersabda kepada para sahabat yang sedang marah kepada orang itu, biarkan dia. Mendengar sabdaan tersebut, para sahabat pun membiarkan Badawi itu sampai selesai hajatnya. Setelah itu, Rasulullah SAW memanggilnya dan bersabda, sesungguhnya masjid ini tidak boleh terkena air kencing ataupun kotoran lain sedikit pun. Sesungguhnya ia digunakan untuk mengingati Allah, salat dan membaca Al-Quran. Setelah itu Rasulullah SAW meminta seorang sahabat membawakan sebaldi air. Kemudian baginda menyiramkan air tersebut ke tempat yang terkena kotoran itu. Begitulah indahnya akhlak dan kasih sayang Rasulullah SAW terhadap orang yang tidak tahu. Walaupun baginda adalah seorang yang paling mencintai masjid dan menjaga kesucian masjid, baginda tidak menunjukkan sikap amarah kepada orang itu, tidak mengusirnya, tidak berkata kasar kepadanya, kerana dia seorang yang tidak tahu. Badawi itu disantuni dengan nasihat dan layanan yang baik. Baginda juga menjelaskan kenapa perbuatan itu tidak dibenarkan hingga orang itu memperolehi ilmu yang dia patut tahu. Santunilah mereka yang tidak tahu, kerana mereka perlukan orang berilmu yang menegur dengan hikmah. Kota Baru 89.8 FM. Wari-wari saya Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dongai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Register Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Alhamdulillah untuk petang ini bersama Destinasi kita khas untuk anda bersama rancangan Islam Agamaku. Alhamdulillah, dan bersama Islam Agamaku untuk waktu ini kita mengalukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, pengurusi Perkim Syawangan Datuk Keramat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Mona? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Sihat Ustaz ke sana? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz meluangkan masa untuk Islam Agamaku pada petang ini. Dan bersama Ustaz, insyaAllah kita akan bersama seorang mu'alaf sebentar sahaja lagi yang akan kita sama-sama membincangkan tentang menjaga silaturahim dalam Islam. Para pendengar, jangan lupa untuk tonton di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011904 004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini bersama Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz untuk mukadimah tentang menjaga silaturahim dalam Islam. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Mona Jasman, tim Mona Jasman, seterusnya penerbit dan juga penonton-penonton atau pendengar yang berada di mana sahaja yang sedang mengikuti rancangan Radio IKIM pada petang ini. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam rancangan yang sangat baik, itulah Islam Agamaku. Dan hari ini saya tidak keseorangan kerana saya akan membawa saudara baru yang insya-Allah dia akan mengupas tentang kehidupan dia lebih menariklah untuk kita dengar. Kerana kita telah pun Islam, kita tidak ada cabaran-cabaran yang dihadapi sebagaimana saudara baru insya-Allah. Baik. Minggu ni kita akan berbicara. Saya akan buat mukadimah saja selama beberapa minit, kemudian kita akan mendengar saudara barulah. Minggu depan kita akan berbicara panjang tentang tajuk kita, menjaga silaturahim dalam Islam. Jadi tujuan dia adalah kita nak berikan takrifan silaturahim ni dan juga apa kepentingan dalam Islam. Kemudian kita juga nak mengajak umat Islam, khususnya saudara baru, agar sentiasa menjaga hubungan silaturahim dan hubungan kekeluargaan ini walaupun berlainan agama. Jadi pertama sekali nak beritahu bahawa Islam ni agama rahmat, agama kasih sayang, agama persaudaraan, agama toleransi, dan agama yang saling mengambil berat antara satu sama lain. Apatah lagi yang mempunyai hubungan darah dan juga keturunan. Islam, dia bila masuk Islam ni dia tak meletakkan syarat supaya orang masuk Islam ni kena tukar nama. Sampai tahap kita nama keluarga ni dibuang. Itu bukan syarat Islam. Ada kata benda masuk Islam ni tukar nama. Tidak. Akan teruskan nama asal yang tidak ada masalah. Kemudian masuk Islam dia tidak ada syarat. Mesti tak boleh duduk satu rumah. Keluar daripada rumah, tak boleh lagi dah pergi ziarah, kena putuskan hubungan. Itu bukan kaedah Islam, ataupun dia jenis mencela keluarganya, kemudian membenci pegangan agama keluarganya. Sebab kita ni Islam adalah agama yang kasih sayang, mana kita tidak membenci orang lain, kita tidak memutuskan tali silaturahim, apatah lagi musuhi keluarga yang bukan Islam. Baik, kita nak memberikan takrifan tentang silaturahim. Berasal daripada silaturahim, iaitu silah dan ar-rahim. Yang bermaksud Ar-Raqib Al-Asfani menyebut perkataan itu, iaitu ar-rahim, maksudnya ar-rahim wanita, iaitu tempat di mana janin berkembang dan terlindung dalam perut wanita. Istilah rahim digunakan menyebut kaum kerabat. Maksudnya kaitan dengan kekeluargaan. Itu silaturahim.
Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis mafhum, barang siapa ingin luaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, hendaklah menyambung pertalian silaturahim. Baik, kita tengok definisi para ulama. Hari ini kita sebut definisi pun cukup dah, supaya kita mengerti bahawa apa yang dimaksud silaturahim. Apa beza dengan ukhuwah Islamiah? Ukhuwah ni persaudaraan dalam Islam kan. Tapi silaturahim ni apa dia? Imam Nawawi menyebut maksud silaturahim adalah berbuat baik kepada kaum kerabat. Maknanya ada kaitan dengan kita, sesuai dengan keadaan orang yang hendak menghubungkan dan keadaan orang yang hendak dihubungkan. Sama ada dalam bentuk dan dengan kebaikan, dengan harta, dengan bantuan tenaga, dengan kunjungan, dengan salam dan sebagainya. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan Ar-Rahim secara umum adalah dimaksudkan kaum kerabat yang dekat. Maksudnya kalau kita kata keluarga kita lah, keluarga kita yang sesedara seketurunan, mak ayah kita, adik-beradik kita, termasuk juga yang sebelah isteri kita. Dia kadang-kadang dia kahwin dengan isteri tapi dia lupakan keluarga. Saya dengar kadang-kadang ada orang cakap kan, habis kahwin, nikah aja berbulan madu ke tempat luar negara ataupun tempat lain. Dia lupa nak pergi jumpa saudara-saudara, pak saudara, tok saudara yang sebelah, bukan sebelah kita, yang sebelah isteri. Kerana mereka juga dah menjadi ahli keluarga kita. Baik, antara mereka terdapat garis keturunan nasab, sama ada berhak mewarisi ataupun tidak, dan sebagai mahram ataupun tidak. Ialah ada saudara kita yang memang mahram kita, haram berkahwin dengan dia. Ada yang boleh kita berkahwin dengan dia. Jadi dia adalah juga termasuk dengan kekeluargaan itu. Baik, kemudian Syekh Mullah Al-Qari menyebut silaturahim ungkapan berkenaan buat baik kepada kerabat yang kaum kerabat yang dekat, sama ada melengkut garis keturunan ataupun melalui perkahwinan. Dan Ibnu Al-Athir menyebutkan banyak hadis berkenaan dengan silaturahim merupakan satu maksud yang tidak langsung untuk perbuatan baik kepada kaum kerabat yang punya hubungan nasab ataupun kerabat kerana hubungan pernikahan. Kita berkahwin dengan isteri kita, contoh saudara baru kan, dia berkahwin dengan orang Islam yang sedia ada. Jadi keluarga Islam tu dia kena baik dan keluarga dia sendiri pun juga kena baik. Dia tak boleh putuskan. Sebagaimana juga orang Islam yang berkahwin dengan saudara baru. Orang Islam yang berkahwin dengan saudara baru, suami ataupun isterinya itu adalah pasangan dia, dan dia juga mesti berbuat baik kepada keluarga sebelah pasangan yang bukan Islam. Walaupun dia bukan Islam. Walaupun di rumahnya ada sembahan-sembahan, tak apalah, itu hal dia. Tapi dari sudut hubungan jangan diputuskan. Maksudnya kita kena buat hubungan yang baik. Dengan cara dia apa? Kita berlemah lembut, kita ziarah dan juga berikan kasih sayang kepada mereka, dan juga mengambil peduli akan hal keadaan mereka. Baik, kemudian kalau kita nak buat rangkuman secara umumnya, daripada penjelasan-penjelasan ini adalah difahami bahawa maksud silaturahim adalah menyambung hubungan antara kaum kerabat, sama ada melalui garis keturunan kita sendiri ataupun melalui perkahwinan, dengan pelbagai cara. Paling utama adalah kita pergi ziarah, ziarah mereka, beri bantuan kepada mereka ketika mana diperlukan, mengambil berat tentang mereka dan seumpamanya. Dan ingat, satu ketika mana Nabi SAW hijrah ke Madinah, Yathrib, ungkapan pertama yang Nabi SAW sebut, ayuhan nas afshus salam wa ti'mut ta'am wasilul arham wasallu billahi wan nas yang tadkhulu bil jannah bisalam. Tadkhul jannah bisalam. Wahai manusia, kata Nabi, afshus salam, sebarkan salam. Itu perkara pertama. Kemudian watmut ta'am, berilah makan, jamuan. Kemudian wasilul arham, sambungkanlah silaturahim. Dan solat di waktu malam, ketika mana manusia ketika mana manusia itu tidur, kamu insya-Allah akan masuk syurga dengan selamat. Ini 4 amalan yang Nabi anjurkan kepada kita. Jadi secara umumnya saya boleh katakan bahawa silaturahim ini menyambung tali persaudaraan dengan kaum kerabat kita yang terdekat, keluarga kita. Dan inilah
yang paling utama. Lebih dahulu kita kena utamakan yang paling dekat dengan kita, kemudian dengan sama ada dasar keturunan jalur keturunan ataupun dengan perkahwinan kita. Dan saya pesan pada saudara-saudara baru, masuk Islam bukan bererti kita memisahkan diri daripada keluarga kita walaupun mereka ni masih musyrik, masih kafir ataupun belum Islam lagi. Tidak ada syarat untuk memisahkan hubungan antara keluarga kita walaupun mereka ini berlainan agama. Jadi saya rasa itulah sebagai mukadimah, dan insya-Allah tak sabar kita nak mendengar perkongsian daripada sahabat saya yang saya kasih oleh Allah, itu saudara Iskandar yang rasanya baru sebulan kot masuk Islam, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas mukaddimahnya. Alhamdulillah, itulah kita pun tak sabar nak berkongsi bersama saudara baru untuk petang ini. Dan untuk waktu ini Ustaz dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk bersama para pendengar. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Negeri Sembilan 102.7. Nasiruddin At-Tusi. Nama penuh beliau ialah Abu Ja'far Muhammad Ibn Muhammad Al-Hasan. Beliau dilahirkan di Tus, Iran pada tahun 597 Hijriah bersamaan 1202 Masehi dan memulakan hidupnya dengan bergiat dalam bidang keilmuan di Tus. Apabila Hulagu memulakan serangan bagi meluaskan jajahan takluknya, Nasiruddin telah turut serta dalam gerakan tersebut. Disebabkan keteguhannya, beliau dilantik sebagai penasihat kepada Hulagu. Kewibawaan beliau dalam bidang politik semakin ketara kemudiannya dengan pelantikan beliau sebagai penasihat Abaqa bin Hulagu. Semasa Hulagu menyerang ibu kota Baghdad, Nasiruddin ada bersama-sama dengannya. Beliau kemudian menetap di kota ilmu ini sehingga meninggal dunia pada tahun 672 Hijriah bersamaan 1274 Masehi dan dikebumikan di Mashhad Al-Kazimiyah. Nasiruddin mewariskan banyak hasil penulisan yang mencakupi banyak bidang ilmu kepada kita. Antaranya termasuklah penulisan dalam bidang geometri, fizik, algebra dan falak. Beliau juga menghasilkan karya dalam banyak bidang keagamaan, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan akidah dan hukum. Walau bagaimanapun, kepakaran beliau yang paling utama ialah dalam bidang falak atau astronomi. Dalam bidang tersebut, beliau telah menghasilkan banyak teori, sama ada ia merupakan lanjutan bagi teori-teori yang terdahulu maupun yang benar-benar baharu. Sebagai mengiktiraf kebolehan beliau dalam bidang ilmu falak ini dan dengan tujuan memperoleh faedah daripadanya, Hulagu telah membina sebuah pusat kajian cakrawala yang besar di Turkistan untuk Nasiruddin, iaitu pada tahun 657 Hijriah. Petikan daripada buku Tokoh-tokoh Kesarjanaan Sains Islam, hasil tulisan Profesor Datuk Dr. Mahmud Zudi Haji Abdul Majid. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Dan alhamdulillah untuk petang ini kita akan bersama saudara baru untuk petang ini bersama Encik Iskandar Kupayau untuk kita lagi mendalami dan perkongsian bersama Encik Iskandar, insya-Allah untuk petang ini selepas Ustaz Suhaimi
kami dah berikan mukadimahnya tentang menjaga silaturahim dalam Islam. Dan untuk waktu ini bersama Encik Iskandar, mungkin kita terlebih dahulu kita nak ucapkan Assalamualaikum terlebih dahulu. Assalamualaikum Puan Mona. Waalaikumsalam. Nama saya Iskandar. Iskandarku. Jadi saya baru saja sebagai seorang mualaf. Nak saya perkenalkan diri? Ya, boleh. Kita nak berkenalan bersama Encik Iskandar, silakan. Okey, nama saya Iskandar Hu Guan Yao dan saya bekerja sendiri dalam bidang hartanah dan berumur 40 dan tidak pernah berkahwin. Dan saya juga giat dalam organisasi lah, dalam NGOs, all those things. Jadi saya dan saya amat gembira sebab Puan Mona sanggup menerima saya dalam rencana anda. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Iskandar. Dan mungkin untuk waktu ini kita nak tahu baru Ustaz Suhaimi kata baru je masuk Islam. Alhamdulillah. Bila tu? Ya. Bulan 7 tak salah saya. Bulan 7. Alhamdulillah. Bulan 7. Jadi saya rasa ramai yang nak ingin tahu mengapa saya memeluk Islam. Sebab saya tahu rancangan ni ialah untuk mengetahui lebih bagaimana seorang saudara baru memeluk agama Islam. Betul tak, Puan? Betul. Sebenarnya saya amat bersyukur sebab sebenarnya hidayah ni sebenarnya saya telah berkata bila saya umur 23-24 tahun masa saya belajar universiti, di mana waktu tu saya tidur saya terdengar bunyi azan amat menarik sekali. Jadi biasanya saya gunakan azan waktu pagi untuk bangun pagi untuk ke universiti. Jadi satu hari bunyi azan itu saya juga terdengar, tapi bila saya bangun dan bersedia, ia baru menunjukkan hanya pukul 3 pagi saja. Jadi saya terdengar bunyi azan lebih awal daripada sepatutnya. Jadi kali pertama saya rasa mungkin saya penat ke ataupun mungkin hanya pemikiran saya je atau mimpi saja. Tapi perkara ini terus berlaku sebanyak 3-4 kali. Ya. Dan oleh itu saya pun bertanya kepada parents saya, ibu bapa saya, tapi mereka mengatakan tidak perlu mengambil serius akan perkara tersebutlah. Tetapi dengan perkara sebegitu berlaku, saya pun mula mengkaji sikitlah agama Islam, tamadun Islam dan cendekiawan-cendekiawan penulis Islam. So dari situ minat saya ada dan saya juga membeli naskah buku Al-Quran bersama dengan saya dah lebih daripada 10 tahun lebih dah buku tu. Dan di situ saya belum memeluk lagi dan seterusnya hidup saya 30 ada terima juga hidayah, tapi saya perlu minta pemerintah izin daripada ibu bapa saya lah. Dan dari situ pada mulanya mereka tak begitu setuju. Dan setiap tahun saya akan tanya sekali. Ya, setiap tahun saya akan tanya sekali. Dan insyaAllah, alhamdulillah, tahun ini mereka tak bertolak, tak gitu terbuka lah. Terbuka, betul terbuka. Dan di situ saya pun ada green light mereka tak begitu against ataupun tidak halang. Ya, jadi satu hari bila saya kata saya akan peluk agama Islam dalam bulan tertentu, mungkin akhir tahun ke itu. Jadi satu hari bila saya pandu kereta, ya, perasaan yang merindu agama Islam tu, yang merindu Allah tu memang amat dalam lah, sampai air mata pun keluar sikit lah. Ya, mengalir ya. Ya, dan dari situ keesokan hari saya terus gerak ke Peking, minta ustaz untuk bantu saya supaya saya memeluk agama Islam lah. Itu dia secara ringkas.
Iya. Alhamdulillah. Biasanya kita bertanya dengan mualaf sendiri apa turning point sebenarnya yang memakan masa dari 20 tahun sehingga 40 tahun untuk nak memeluk Islam. Tapi bila dah Encik Iskandar kata sebab ahli keluarga yang ibu bapa yang minta restu terlebih dahulu, mungkin kita nak tahu apa turning point ahli keluarga tu yang boleh beri keizinan untuk masuk Islam. Mungkin saya setiap tahun ada tanya, dan mungkin saya dah berumur 40 tahun, saya mampu membuat keputusan yang tersendiri mana agama yang saya nak, yang betul-betul saya nak, ya. Dan saya rasa disebabkan itu mereka pun tak nak menolak lah. Dan pada waktu ni walaupun saya beragama Islam, saya juga masih sama, tak ada perbezaan. Tapi ada sedikit tambahan lah, solat itu semua ada sikit-sikit lah, tapi itu bukan halangan lah. Jadi mungkin disebabkan itu malahan keluarga saya, adik perempuan saya pun tidak menolak, malah mereka mengucapkan tahniah kepada saya. Masya Allah, Alhamdulillah. Berapa adik-beradik Encik Iskandar? Saya ada satu adik dengan satu adik perempuan. Jadi termasuk saya 3 lah. Kita ada 3 adik-beradik. 3. Encik Iskandar yang sulung lah. Ya, saya yang sulung. Masya Allah. Malahan saya nak berkongsi juga, pakcik saya juga seorang yang beragama Islam. Jadi tidak asing lagi untuk kita lah sebenarnya. Berapa lama pakcik itu masuk Islam? Saya rasa lebih daripada 6 tahun kot. Baru jugalah. Mungkin kita nak tahu lah juga ada cabaran yang lain yang menghadapi Encik Iskandar bila nak masuk Islam dan selepas masuk Islam. Cabaran sebenarnya dalam bila saya mengaji ataupun buat research on Islamic phobia adalah salah satu cabaran juga yang kerap mencabar akan kepercayaan saya. Ya, Alhamdulillah, on the way tu saya terima hidayah, dan tu masih ada pegangan saya di situ. Islamofobia ialah salah satu. Dan selepas saya memeluk agama Islam, persepsi dari kawan juga salah satu cabarannya, sebab mereka akan tanya soalan-soalan yang lebih sensitif dalam hal agama Islam. Dan juga cabaran dari segi pemakanan, di mana biasanya saya bergaul dengan yang bukan Muslim, kita boleh makan di restoran-restoran tertentu. Jadi bila saya meluk agama Islam, jadi situ ada halangan lah. Mungkin saya ke situ tapi minum teh Cina saja. Ya, so ada sedikit lah cara pemakanan tu akan berbeza. Cara hidup pun nak kena berubah dari macam waktu malam. Sebenarnya dah tak ada apa-apa benda yang boleh kita buat dah sebagai seorang Muslim sebenarnya. So no nightlife, no alcohol, tak ada alkohol, tak ada benda-benda yang seperti itulah. Dan ada juga tanggungjawab selepas saya memeluk agama Islam ialah perlu memperkasakan ilmu agama saya lah. Macam budak radikal sekarang. Untuk belajar. Tapi gaya hidup memang berubah. Perasaannya macam mana sebelum Islam dan selepas Islam bila gaya hidup ni berubah? Perasaan sebenarnya perasaan tu agak sikit ada cabaran, tapi agak memuaskan bagi saya, ya. Sebab cabaran dari segi lah saya perlu mempraktikkan ajaran agama Islam dalam menyesuaikan diri dalam pergaulan. Ya, saya perlu like reset everything lah. Saya perlu secara jujur, saya perlu sekelilingkan saya dengan orang yang beriman, yang lebih pengetahuan dalam agama Islam. Sebab saya pun baru belajar kan, jadi saya ada banyak soalan. Ya, jadi kawan-kawan saya tu mungkin mereka akan tanya saya pula. Jadi saya mungkin reset a lot of things lah, dalam pergaulan, kawan tu semua. Dan perlu juga perlu menggunakan masa. Ya, jadi ada masa untuk belajar agama, mungkin 1 jam, 2 jam ataupun 30 minit saja ada.
dan persepsi rakan-rakan sekerja, itu semua memang ada lah. Ada yang terkejut, ada yang tak suka, ada yang suka. Tak, itu biasa, tak ada masalah bagi saya. Iya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Encik Iskandar. Dan untuk waktu ini kita ada banyak lagi yang kita nak berkongsi bersama Encik Iskandar, tapi kita akan berehat seketika ya. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, masih lagi boleh tonton di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011 29 004 004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengisi jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Dari Tamim Ad-Dari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Maksudnya, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, demi siapa? Baginda menjawab, demi Allah, demi kitabnya, demi Rasulnya, demi para imam kaum muslimin, dan demi orang awamnya. Hadis riwayat Muslim. Menurut periwayat dalam hadis di atas, perkataan agama itu adalah nasihat telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Dan itu menunjukkan kepada penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kepentingan perkara yang dinyatakan itu, dan ia adalah bertepatan dengan maksud sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, ibadat hamba-Ku kepadaku yang paling aku sukai adalah nasihat kerana-Ku. Oleh kerana agama seperti yang dinyatakan dalam hadis Jibril adalah meliputi soal-soal yang berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan, maka perkara yang dinasihatkan juga adalah berkaitan dengan ketiga-tiga perkara itu. Dan oleh kerana nasihat adalah sifat agama Islam, maka kaum muslimin telah diperintahkan supaya saling nasihat menasihati antara satu sama lain demi kebaikan semua dan demi perasaan cinta dan kasih sayang yang ikhlas terhadap satu sama lain. Nasihat yang diberikan bukan sahaja untuk sesama sendiri, tetapi juga meliputi nasihat rakyat biasa kepada para pemimpin dan nasihat pemimpin kepada rakyat jelata. Dalam soal ini, para Rasul alaihimussalatu wassalam adalah merupakan contoh tauladan terbaik kepada kita, dan nasihat yang mereka berikan adalah sebaik-baik nasihat. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah, masih lagi bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Islam Agamaku. Dan masih lagi bersama anda di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011 29 004 004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Masih membincangkan tentang menjaga silaturahim dalam Islam, tapi kita berkongsi bersama saudara baru yang kita nak berkongsi lagi ceritanya bersama Encik Iskandar untuk waktu ini, Alhamdulillah. Dan kita nak bercerita lagi tentang Encik Iskandar. Mungkin bila Encik Iskandar kata dah 20 tahun, kira lebih kurang 20 tahun untuk mengkaji Islam itu, mungkin kita nak tahu, saya sendiri nak tahu kenapa nak mengkaji Islam, kenapa nak apa yang tertarik, adakah cara kehidupan orang lain mencari ketenangan, apa yang Encik Iskandar mencari untuk nak mendapatkan dalam Islam?
Ya, pertama ketenangan tu mesti ada, itu ada. Dan bila saya kaji, terutamanya daripada cendekiawan-cendekiawan yang beragama Islam, mereka kerap quote kata-kata daripada Al-Quran sebagai bimbingan ataupun sebagai asas dalam pemikiran tersebut. Jadi itu memang tertariklah kepada saya. Dan di situ saya boleh lihat betapa Islam ni boleh merangkumi dalam berbagai aspek dalam kehidupan. Dan amat menarik ialah bagi saya juga, mereka berbeza juga dengan pengalaman saya dalam agama yang lain, di mana kita percaya, ada silaturahim di situ yang beragama Islam antara brotherhood, Qori brotherhood lah. Itu memang saya tertarik lah, itu banyak sekali. Ya. Dan jika puan tak keberatan, pengalaman saya mengenai agama Islam yang amat baik sekali bagi saya dalam semasa saya bertugas di Kulim. Ya. So di Kulim di situ kebanyakan yang mereka ialah orang kampung, bandar yang kecil, dan juga saya berkawan tu kebanyakan ialah ustaz-ustaz, ustaz-ustaz masjid. Di situ saya dapat lihat bagaimana seorang Muslim berinteraksi antara seorang Muslim, di mana hubungan tu amat erat. Mereka sanggup membantu saya, sanggup bertegur, dan dari segi agama baik benda, malahan aktiviti yang biasa kita buat solat, mereka akan kerap mengajak saya untuk bersolat di mana saya masih baru. Mereka tidak keberatan untuk mengajar. Jadi itu saya dapat merasa silaturahim antara yang beragama Islam lah. Di situ ialah satu yang pengalaman saya yang paling menarik sekali lah pada waktu ni dalam agama Islam. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan mungkin kita nak tahulah juga, nampak ada perbezaan ke antara Iskandar yang dulu dengan Iskandar yang sekarang? Bagaimana? Perbezaan itu pasti ada. Perbezaan itu pasti ada. Dulu persaudaraan dan kenalan saya kebanyakan daripada bangsa saya sendiri. Ya. Ada juga Malay tapi tak begitu banyak. Tapi perbincangan kita tak begitu mendalam mengenai agama dan lebih perkara lebih serius. Ya, jadi selepas saya memeluk agama Islam, pergaulan saya yang ustaz tu semua dan yang berbangsa lain yang beragama Islam lebih menyeluruh. Kita boleh faham culture mereka yang berbeza, dan juga pandangan mereka, dan lebih meluas dari segi itu. Dan saya juga ada peluang lebih memahami agama Islam bila saya memeluk agama Islam. Sebelum ni saya belum memeluk agama Islam, saya kaji tapi itu tak cukup mendalam. Ada terhad, ada limit lah, ada limit dia. Selepas saya memeluk agama Islam, saya ada berpeluang untuk mengkaji dan ada peluang untuk perkasakan ilmu agama saya lah. Dan itu adalah satu perbezaan yang amat ketara sebelum dan selepas memeluk agama Islam. Dan ketenangan dalam hidup tu pasti ada, sebab saya tahu jika kalau satu hari nanti saya meninggal, saya tahu di mana saya akan pergi. Ya. Dan berbanding dengan dulu, saya tidak tahu adakah di mana saya patut pergi. Jadi itu lebih personal lah, itu lebih personal. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan mungkin untuk hari ini kita nak tahu langkah seterusnya untuk Encik Iskandar, bagaimana nak mengkokohkan lagi, nak baru belajar kata baru tadi kan. Bagaimana sekarang ni untuk nak belajar agama Islam dan mendalami agama Islam lagi, bagaimana untuk waktu ini? Pertama saya perlu memperhalusi solat saya. Ya, dari segi doa, Al-Fatihah dan bacaan doa tu, tahiyat. Dan selepas tu at the same time fardu ain, tiga asas benda tu, akidah tu, semua tu saya perlu belajar lah. Ini saya belajar basic-basic dulu lah sebelum saya lebih rumit lagi. Saya rasa yang tiga-tiga kata tu memang penting kan. Yang tiga tu saya fardu ain, tahu PA pula.
InsyaAllah ramai lagi yang nak bantu insyaAllah Encik Iskandar dalam hal ini. Untuk waktu ini kat mana belajar Encik Iskandar? Pada waktu ni saya belajar di Pekim. Pekim memang banyak membantu, ada banyak kelas. Jadi di tiap-tiap hari pun ada kelas. Jadi saya boleh meluangkan masa saya boleh agih masa saya untuk menghadiri kelas tersebut lah. Jadi tak ada masalah. Harap-harap dalam mungkin dalam setahun nanti bila saya jumpa puan, saya lebih dalam hal agama pula. Iya, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk ini banyak yang kita nak kongsikan sebenarnya bersama para pendengar tentang Encik Iskandar, tapi masa tidak mengizinkan untuk waktu ini. Mungkin kita untuk akhir ini mungkin ada pesanan daripada atau harapan daripada Encik Iskandar untuk para pendengar dan saudara baru, mungkin ada nasihat dan sebagainya, silakan. Ya, nasihat saya kepada saudara-saudara mualaf yang baru, dan bila kamu dah memeluk agama Islam, cuba sekelilingkan kamu dengan orang yang beriman macam Ustaz, sekelilingkan kamu dengan orang yang betul-betul beriman kepada Allah, dan banggalah kamu sebagai seorang Muslim yang ada di Malaysia. Sebab di Malaysia saya rasa kita kebajikan dia dan pengetahuan dia dalam agama Islam tu, saya rasa Malaysia pun dia salah satu top 5, top 10 boleh kata. Ya, itu yang saya rasa lah. Jadi saya amat bangga juga sebagai seorang Islam di Malaysia sebenarnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Bertuah sebenarnya. Alhamdulillah. Kita pun mengharapkan sentiasa bukan para pendengar semua mendoakan Encik Iskandar untuk terus istiqamah dan terus beramal soleh insya-Allah, dan sentiasa mendoakan yang terbaik untuk Encik Iskandar, dan juga para pendengar yang sama-sama kita membantu juga mualaf-mualaf baru untuk mendalami ilmu Islam, insya-Allah sama-sama kita doakan. Dan di penghujung ini bersama Iskandar, saya berterima kasih banyak-banyak Encik Iskandar, dan ada kesempatan insya-Allah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan untuk bersama para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Emporiah Islami. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkau, 89.0. Sekarang permasalahan terjadi di sana sini karena hilangnya rahmat, dan rahmat adalah hakikat keindahan. Kita titi satu demi satu urusan kita dengan Allah, urusan dengan Rasulullah, urusan dengan sesama manusia, dan manusia bermacam-macam ikatan kita dengan mereka. Ada dia adalah istri kita atau suami, ada anak, bahkan ada pekerja yang bersama kita, atau mungkin kawan-kawan dalam bisnis berniaga. Semua ini adalah manusia-manusia. Jika kita salah menata hubungan hati kita dengan mereka, maka kita punya banyak kesusahan. Ketemu istri susah, ketemu anak susah, ketemu tetangga susah, ketemu siapapun jadi susah. Akan tapi kalau orang hatinya tertata, subhanallah, dia bertemu dengan istri penuh dengan kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, dengan keindahan di saat bertemu dengan anak, karena dia mencintai dengan penuh keindahan. Bahkan dengan karyawan yang bekerja dengannya, dia hubungannya adalah bukan hubungan sekedar hubungan pekerjaan, hubungan materi, akan tapi ada hubungan hati. Maka ketahuilah kita melihat mereka pun dengan penuh rasa kegembiraan, rasa bahagia, dan juga dengan siapapun. Kalau kita nak menjadi orang yang mempunyai wawasan untuk berjaya di dunia dan di akhirat, kita perlu mengenal Allah. Dan satu cara untuk mengenal Allah ialah dengan mengenal diri kita. Dan satu cara nak mengenal diri kita ialah dengan melihat kepada proses kejadian manusia itu sendiri. Yang mana hari ini dengan ilmu sains yang ada, dengan teknologi yang ada, kita boleh bukan setakat baca, tetapi kita boleh melihat visual-visual, baik dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk video. Kita boleh lihat bagaimana proses persenyawaan berlaku. Kita boleh lihat bagaimana proses pembahagian sel berlaku. Dan kita juga boleh melihat bagaimana organ-organ yang pelbagai yang ada pada diri kita ini terbentuk. Kalau kita tidak kenal diri kita, kita tidak kenal siapa pencipta kita. Jadi apabila kita mula mengenali diri kita, kita akan ada kesedaran tentang pencipta, dan kita akan ada keyakinan bahawa pencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala.
laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Johor 106.2 FM.